Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma 'allamtihi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan syukur tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi keizinan, diberi taufik dan hidayah berada di rumah Allah Subhanahu wa taala setelah menunaikan sembahyang fardhu maghrib dengan berjemaah, menunggu masa lapang sedikit ini, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, mengisi dalam kehidupan kita. Moga-moga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita melihat dulu kita sebagai muqaddimah sebelum kita membaca kitab insyaallah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi talabi ilmi kanatil jannah fi talabah." Apa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada ia di dalam menuntut alim, yakni mencari ilmu untuk menjadi alim, maka adalah syurga itu di dalam tuntutannya. Maka kita berada dalam majlis ilmu ini, kita nak mencari untuk menjadi alim, bukan maksud menjadi orang yang lebih. Sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala, tingkat akan meningkat ilmu menjadi alim dan sebagainya, wara' dan sebagainya, maka syurga itu menjadi tuntutan bagi seseorang itu yang berada dalam majlis ilmu. Beruntunglah bagi kita semua yang berada sentiasa daripada pagi, petang, malam dan sebagainya berada dalam majlis ilmu. Oleh kerana itu tidak disunatkan bagi siapa yang masuk dalam masjid ketika mana majlis ilmu sedang berada, sedang menyampaikan majlis ilmu, dia tidak disunat lagi sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sunat itu telah gugur sebab majlis ilmu sedang ada. Sekiranya dia sembahyang sunat 2 rakaat itu, dia melakukan juga hukum dia makruh sebab sedang fardu ain sedang dijalankan dalam masjid. Sekiranya dia sembahyang sunat itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dalam keadaan majlis ilmu menyampaikan. Tetapi sekiranya dia masuk duduk terus, dia mengucap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, menggantikan sembahyang sunat 2 rakaat tadi, dia duduk menuntut ilmu, seolah-olah dia telah mendapat pahalanya 1000 rakaat sembahyang sunat. Menuntut ilmu ganjaran dia 1000 rakaat punya sembahyang sunat pahala. Apa bezanya dah kebaikan kalau kita menunaikan 2 rakaat? Belum tentu lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang tersebut. Sebab kadang-kadang Allahu akbar, matanya melihat guru boleh jadi, telinga masuk macam-macam dan sebagainya. Maka sunat itu gugur sekiranya masuk saja dalam masjid ataupun di mana juga majlis ilmu sedang dijalankan insyaallah. Dan satu perkara lain dalam kitab Jawahir menyebut kita memikir, kita kehidupan ini perlu kena ada fikir. Ada fikir bermacam-macam. Ada manusia fikir untuk dunia, ada manusia fikir untuk poket, ada manusia fikir untuk buat rumah besar, ada manusia fikir untuk tambah bini dan sebagainya. Manusia berfikir macam-macam fikir. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu sekiranya memfikir satu saat kejadian Allah Subhanahu wa taala, langit dengan bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu saat dia fikir saja, seolah-olah dia telah menunaikan sembahyang sunat 1000 tahun. 1,000 tahun dia menunaikan sembahyang sunat. Satu saat dia memfikirkan kejadian Allah.
Itu kelebihan yang diberikan. Dan satu saat pula dia memikir kematian dia, akan mati satu masa nanti, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat 70,000 rakaat. Kelebihan tuan-tuan. Maka fikirkanlah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, jangan terlalu fikir hal dunia semata-mata. Baik, kita sebagai mukadimah, yang minggu lepas kita telah masuk mengenai orang yang makruh menjadi imam. Orang yang makruh menjadi imam telah sampai kepada orang yang merampas jawatan imam. Mungkin dah sampai dah bab tu kan. Masih ingat lagi tak? Rampas jawatan imam. Yang ni hukum makruh. Kan? Salah seorang dan tiba-tiba dah tahu dah dia nak jadi imam, dia pergi ke depan. Tiba-tiba salah seorang pula pergi, dia tepih dia, mai aku nak jadi imam. Dia tolak orang yang nak jadi imam tu, dia nak jadi. Orang yang tolak tu, yang tolak tu hukum dia makruh jadi imam. Kalau kita ikutkan dia juga, pahalanya tidak ada. Gugur pahala, jemaah hilang. Maka jaranglah berlaku benda tu kan, tak berapa berlaku sangat dalam Malaysia, jarang berlaku. Tapi kecuali orang yang nak ghairah sangat tu mungkin dia buat juga. Baik, yang ketujuhnya, orang yang tidak berhati-hati daripada najis. Yang ni hukum dia makruh. Orang yang tidak berhati-hati daripada najis, hukum dia makruh. Sekiranya mungkin kita tidak mengetahui, ataupun sekiranya kita mengetahui seseorang itu, kadang-kadang dia boleh berlaku seperti mana salah seorang dia berlaku. Kereta ada anjing naik, dengan keadaan basah kereta tersebut, anjing naik atas bumbung dan sebagainya. Maka perkara tersebut, walaupun kereta, tapi dia tidak menjaga perkara tersebut, walaupun keadaan kereta basah kat anjing naik, maka tetap kena sama. Tetapi sekiranya dia tidak jaga, dia hanya basuh demikian, ayat hujan turun begitu banyak sama sekali, bersih tapi tidak suci. Bersih tetap bersih tapi tidak suci. Hukum syarak nak suci, salah satunya daripada ayat tanah. Sebab apa? Benda itu benda basah. Maka perkara tersebut perlu juga dia kena jaga. Ataupun pada diri dia sendiri, ketika mana dia buang air kecil ataupun air besar, dia tidak jaga dengan baik. Ketika mana masuk tandas dan sebagainya, kalau masuk tandas seelok-eloknya, kalau seluar dia kena lipatkan seluar. Sebab apa? Kadang masuk tandas tu bukan semuanya air yang bersih. Kadang-kadang orang pancut bukan pancut lubang, dia pancut kat dinding. Kadang-kadang boleh jadi dia dah lubang dah ada, dia tidak pancut, dia tembak kat dinding dan sebagainya. Air tersebut mercik mai ke bawah, silap mari bulan, dia tembak air di bawah, air tersebut mercik kepada kaki. Sebab tu disunat kepada kita lipat kain, setelah mana nak basuhkan kaki sekali mana keluar daripada tandas. Yang tu kena jaga. Bagi seseorang itu nak jadi imam, maka dia kena berjaga-jaga terhadap perkara yang najis ini. Supaya apa? Kalau dia tidak berhati-hati, maka dia jadi imam makruh hukumnya. Baik, yang ke-8, orang yang pekerjaan yang kotor. Pekerjaan dia kotor. Tak berapa ada sangat kerja kotor. Ada satu tempat, cuma bukan kata nak merendah-rendah dia atau tidak, kan. Kerja kotor ni boleh dia betul kata angkat sampah, kan. Kerja, kalau kata belah Pulau Pinang panggil MPSP, di sini MBL, kan. Kadang-kadang taman dia bukan buang sampah saja, dia buang dengan najis sekali, kan. Dia terpaksa kena ambil benda tu, muat dengan lori, dia kerja tu, tapi dia sebagai kerja kotor, kan. Tetapi rezeki dia tetap halal. Tetapi sebagai dia imam, dia kena jaga. Kalau dia nak jadi imam, dia kena jaga kerja dia, tempat dia, pakaian dia, semuanya kena jaga. Sebab dia menjadi imam. Sekiranya dia tidak jaga, hukum dia makruh dia menjadi imam sebagai pekerjaan kotor. Yang tu pekerjaan bukan kata oh tak elok, tak. Itu kerja tetap halal, rezeki yang halal. Cuma dari segi pekerjaan dia, itu tidak masalah pekerjaan. Tapi bagi dia nak jadi imam tu kurang baik, hukum dia makruh. Jangan salah faham, saya kata oh aku tak kerja, tak mau kerja MBL, nak pergi kerja lain dah, kan? Tak maksud demikian. Tapi cuma ketika jadi imam saja. Lalunya jangan jadi imam, bagi orang lain jadi imam. Sebab jadi imam hukum dia makruh ni berat, tuan-tuan. Kita nak keberkatan dalam kehidupan kita ni, bukan hanya semata-mata boleh selamat, kita nak keberkatan, termasuk imam. Bila imam itu bersih dan suci, jaga semua tingkah laku akhlaknya, hukum hakam semua dia jaga dengan elok, maka semuanya akan dapat keberkatan disebabkan daripada imam itu jaga. Imam dalam masjid, sebab dia hanya jaga elok, pekerjaan dia elok, tutur kata dia elok, bahasa dia elok, kelakuan dia elok, semuanya elok. Dari sebab dia kita mendapat keberkatan.
kehidupan kita tenang, termasuk di luar sana. Di luar sana seseorang itu menjadi ketua, dia pun kena jaga sikap dia, akhlak dia, kelakuan dia, pekerjaan dia, sebab nak dapat keberkatan anak masyarakat dia. Dalam masjid, hal masjid, dalam luar, hal luar. Itu cerita dia macam tu. Baik, yang ke-9, anak zina kecuali sesama anak zina. Sekiranya seorang itu dia anak luar nikah, tanpa ikatan, maka dia makruh hukumnya menjadi imam. Hukumnya makruh menjadi imam. Tetapi sesama mereka tidak mengapa. Sesama mereka, kalau dia yang ni A pun anak luar nikah, B pun anak luar nikah, 10 bini anak luar nikah, dalam salah seorang mereka menjadi imam. Kumpulan mereka semata-mata, hukum dia tidak makruh. Wajib bagi mereka, tidak masalah. Tetapi kalau bagi orang ramai ada salah seorang anak yang luar nikah jadi imam, hukum dia makruh. Sebab apa? Dia tanpa ikatan. Betul, di situ hukum dia makruh. Maka seelok-eloknya elakkan perkara tersebut. Dan yang ke-10, orang yang belum berkhatan walaupun ia sudah baligh. Tak ada lah orang kita kan, dah umur 40 tak berkhatan lagi, tak sunat lagi, tak masuk jawi lagi. Nak masuk jawi boleh di sini tuan-tuan, tapi kena pergi Pulau Pinang, nimbung tebal. Sampai saja jawi, keluar tol jawi, sampai nimbung tebal. Itu di jawi sana, tapi maksud jawi di sini sunat khatan, berkhatan. Walaupun umur 40 tahun tapi dia tak berkhatan, maka makruh hukum dia. Kecuali orang yang baru masuk Islam, mu'allaf dan sebagainya, dia baru masuk Islam. Tapi kalau dia masuk dah 10 hari, bukan lala tu kita berkhatan. Kita bagi kepahaman dia, kadang-kadang dia takut nak berkhatan, ada juga. Tiba-tiba dia sebelum memeluk Islam, dia telah mempelajari hukum hakam Islam. Dia kenal Islam, dia pandai Islam, dia pandai cara sembahyang. Tiba-tiba kita melihat dia ada, kita tolak jadi dah, hukum dia makruh. Sebab dia tidak berkhatan, sebab dia tidak sunat lagi, maka hukum dia makruh. Jangan tolak dia, bagi dia jadi belakang. Yang tu jarang lah, tak ada lah orang kita, payah sangat berlaku, kecuali orang baru masuk Islam. Yang ke-11, kanak-kanak walaupun ilmunya lebih daripada orang baligh. Kanak-kanak masuk di sini belum cukup umur, tapi dia baligh, dia ilmu dia faham, seolah dah ilmu dia tinggi. Saya melihat di mana ketika di Perak dahulu sekali, di Sungai Kerang, ada seorang kanak-kanak umur baru 11 tahun. Alhamdulillah, hafal kalau ada 20 juzuk hafal Quran. Alhamdulillah, dia pandai. Tetapi disebabkan itu, sebab dia kanak-kanak, Tok Guru tak bagi peluang kat dia. Tok Guru jadi imam. Walaupun dia pun boleh, walaupun dia ilmu dia faham, lebih baik daripada orang balik, lebih baik daripada kita. Tapi itu kadang-kadang kita ada, kalau orang yang belum berkahwin, kadang-kadang pun kita tak bagi dia jadi imam. Sebab apa? Bagi dia tidak kurang baik. Sebab apa? Gangguan mungkin ada pada diri dia, orang muda biasa kan. Lebih afdal bagi orang yang telah berkahwin jadi imam. Itu 11 perkara kita kena jaga, hukum dia makruh menjadi imam. Ini bagi bab imam. Bukan kata siapa-siapa imam tu, bukan dia. Sekiranya orang nak jadi imam, bukan dia, kita tuju pada imam bab ni, bab 11 perkara ni. Siapa-siapa nak jadi imam, jaga perkara ni. Siapa-siapa yang nak jadi imam, sekiranya ada 11 perkara ni, elakkan diri, jangan jadi. Sebab dia dapat hukum makruh, pahala tidak ada. Bukan kata imam tu dah, ini nak masuk apa perkara makruh bagi imam, baru ada dua perkara ni makruh bagi imam. Saya nak masuk habis terus boleh malam ni, 2 bab ni kan. Kita ada boleh sambung lah pasal cerita bab ni bagi habis terus. Yang lain kita minggu depan ada perkara lain. Baik, yang tadi 11 perkara ni, siapa-siapa saja nak jadi imam kena jaga. Bukan kata maksud dia jadi imam ni tak, siapa nak jadi dia kena jaga. Kalau ada pada diri dia perkara yang tidak berhati-hati, perkara najis ataupun jenis yang rampas jawatan dan sebagainya, maka dia jangan jadi imam dan sebagainya. Baik, yang ni orang dah jadi imam. Orang jadi imam ni makruh bagi dia kena jaga. Yang ni orang jadi imam. Makruh bagi imam berada di tempat yang lebih tinggi daripada makmum qadar 1 hasta ataupun lebih. Maka hukum dia makruh. Sekiranya imam yang kita duduk ini eloklah, ini tak sampai 1 hasta. Ketika mana kita sujud 1 hasta, mana kalau lebih daripada 1 hasta, maka hukum dia makruh. Letak kepala bermakna di sini tapak kaki imam. Kita tekat ni tak jauh mana kan, tak lagi baguslah maksud dia.
Tapi kalau jauh lebih daripada 1 hasta, hukum dia makruh. Hukum dia makruh, lebih jauh daripada 1 hasta. Tapi 1 hasta. Dan sebaliknya begitu juga dengan makmum dan sebagainya. Kalau lebih daripada 1 hasta, hukum dia makruh, melainkan kerana hajat atau diperlukan untuk mengajar, ataupun kerana darurah lain selain daripada perkara tadi. Kalau pun nak ajar dia, nak ajar nanti, kecuali di pondok dan sebagainya, ada imam duduk jauh sikit kan, duduk jauh lebih daripada 1 hasta. Sebab apa? Nak mengajar kepada anak-anak untuk melihat imam tu dengan terang-terang. Dia boleh melihat terus di sana. Kalau di sini dia kadang-kadang dia pergi langut ketika mana rokok dan sebagainya. Kalau imam duduk jauh sikit dan satu garisan kuning dengan 2 ni, maka imam duduk sini, yang makmum duduk yang ketiga sana. Maka yang tu ketika mana nak mengajar boleh. Kita tak mengajar dah, kita sembahyang terus, maka tidak boleh. Lebih daripada 1 hasta, hukum dia makruh. Yang ni kita kena bagi imam, dia kena jaga, dia kena melihat selalu. Dia kena melihat selalu dengan makmum, ada sejauh mana berada dengan jarak dia dan sebagainya. Baik, yang keduanya, makruh imam memanjangkan bacaan dan zikir dalam sembahyang melebihi sekurang-kurangnya sempurna. Ini kena jaga. Kita tengok, saya sekali diceritakan oleh Tok Guru, oleh yang jadi imam itu, dia jadi sekali ayah Tok Wan kepada Matan Perdana Menteri Abdul Hamid Badawi, ulama besar tu. Dia jadi imam, dia jadi imam di Pelabatan sana. Dia sembahyang surah Allah Akbar. Kalau budak-budak lah kata, apa baca surah pendek-pendek. Setiap waktu maghrib dia tidak ubah surah. Dia sembahyang Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Kalau sembahyang subuh pun demikian juga, dia baca surah yang pendek-pendek, tidak panjang. Sebab pada sini memang ada diceritakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana 2 sahabat berlainan tempat berlaku. Satu tempat sahabat ini sembahyang dengan jemaah dan sebagainya, membaca surah yang pendek. Dan sahabat satu lagi berlaku sembahyang berjemaah, dia membaca surah yang panjang dengan 2 surah dia baca. Tak puas dengan 1 surah, dia baca 2 surah. 2 surah dia baca. Habis selesai sembahyang, ketika itu mereka sembang, bertemu. Akhirnya yang mana satu betul? Bagi mereka tertanya-tanya. Alhamdulillah, ketika itu berada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cepat-cepat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tanya, ya Rasulullah, demikian kami berlaku, yang manakah lebih baik, lebih aula, lebih afdal, yang mana kami lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membaca 1 surah yang pendek itu, yang itulah lebih aula dan lebih afdal daripada 2 surah. Walaupun pendek, tapi dia membaca 2 surah dipanjangkan, oleh kerana menyusahkan kepada makmum semua. Tengok tuan-tuan, itu zaman Nabi. Sebab itu kalau Nabi membaca tidak panjang. Tetapi kalau sembahyang seorang diri, nak sembahyang 4 jam, hayun. 2 jam, 1 jam, hayun, kan? Jangan tak hayun. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang, Allah Akbar, doa iftitah tak baca dah. Baca Fatihah terus rukuk. Surah tak baca dah kalau sembahyang seorang-seorang. Makruh hukumnya ketika mana memanjangkan bacaan dan zikir dalam sembahyang melebihi sekurang-kurangnya sempurna. Zikir begitu juga, nak sebut subhana rabbiyal azim memadai dengan 3 zikir cukup, jangan melebihi daripada perkara tersebut. Kecuali bilangan jemaah itu sedikit dan mereka redha dipanjangkan bacaan itu. Sekiranya makmum itu sedikit, mereka pula redha dengan imam baca panjang. Maka seelok-eloknya imam tanya, tuan-tuan para jemaah sekalian, sekali lagi saya nak baca surah Baqarah semua. Macam mana pandangan semua? Eloklah Tok Imam, teruskanlah. Kalau redha semua, jalan. Maya. Tapi kalau makmum kata, kalau Tok Imam nak duduk jaga masjid, jaga, kami balik. Tak payahlah nak jawab macam tu kan. Cuma kalau Tok Imam, tak sahlah kami ada. Sebab kebanyakan makmum ni ada macam-macam kerenah. Ada macam-macam kerenah. Ada setengahnya yang berumur, ada setengahnya ada urusan. Dia main masjid tu, dia nak sembahyang jemaah, dituntut pada diri dia sembahyang jemaah. Dalam masa yang sama ada kewajipan dia nak mencari nafkah dan sebagainya. Dalam masa yang sama dia ada temu janji dan sebagainya.
maka dia set masa yang tertentu. Masjid sembahyang jemaah waktu maghrib bagi dia setengah jam, dia set siap-siap, ataupun 20 minit dia set siap-siap. Tiba-tiba Allah Akbar, imam baca surah yang panjang, Allah bagi dia tadi habis dah lah, mata bukan khusyuk dah tuan-tuan, tengok jam, imam ni buat dah. Hukum dia makruh bagi imam tadi kerana memanjangkan bacaan, kecuali makmum semua redha. Kadang-kadang baca surah pendek pun makmum tak redha tuan-tuan. Ni ada tuan-tuan, ada juga makmum ni kan ada jenis tu nak buat macam mana, dia tak redha juga pasal apa, pendek sangat. Pendek pun susah, panjang pun susah kadang-kadang. Allah Akbar. Baik, berdasar kepada Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffaf fa inna fihim du'ifa fi sakim wal kabir fa idza shalla li nafsihi falyutawwal ma sya. Rawahul jamaah Ibnu Majah. Artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kamu mengimamkan sesuatu sembahyang dengan orang ramai, maka hendaklah diringankan bacaan dan zikir sembahyang kepada sekurang-kurang sempurna. Ini Nabi tegur kepada semua para sahabat, termasuk kita semua, bagi imam. Yang mana jadi imam itu hendaklah apa? Meringankan bagi orang ramai. Supaya apa? Bacaan dalam sembahyang itu meringankan bagi orang ramai. Bagi imam ni dia kena meringan. Maksud dia jangan baca terlalu panjang sangat, jangan baca panjang-panjang sangat. Tapi kalau daripada ayat lazim kita duk baca tu tidak masalah kan. Daripada juzuk yang ke-30 ke bawah tu, yang tu tak dipanggil panjang. Yang tu tak dipanggil panjang. Yang kan maksud panjang, baca surah Baqarah, surah Ali Imran, yang tu panjang. Tetapi kalau imam yang bijak, dia baca surah Baqarah tapi bukan dia baca ke semua. Dia bukan baca ke semua, tapi dia baca ambil ayat yang cerita dia lengkap. Cerita dia terlengkap dia ambil. Agak-agak satu muka setengah. Yang tu dibolehkan. Yang tu bukan dikira panjang. Contoh, ataupun duk baca sabih, yang tu bukan dipanjang. Yang tu ayat lazim yang pendek. Atau surah Baqarah, Ali Imran tadi, kalau dia baca cerita tu dia kena bagi lengkap. Jangan tak bagi lengkap bacaan tu. Cerita kalau duk baca, contohnya baca surah Baqarah daripada awal dia ambil sampai ulaika humul muflihun, tapi di situ dia tak berhenti, dia sambung khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tapi suara khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim, dia berhenti dekat situ, maka cerita dia tidak habis. Maka di situ tidak boleh berhenti, dia kena baca lagi, kena baca cerita. Sebab dalam surah Baqarah ni cerita orang yang beriman, orang kafir, orang munafik. Kalau cerita itu pertengahan, kalau orang yang faham baca Quran dan dengar dia pun sakit kepala. Cerita apa ni? Mana tak boleh, nak kena cerita tu bagi lengkap. Sebab tu bagi seorang imam dan nak baca, dia tengok tafsir. Cerita dia sampai tang mana? Bermakna kena ambil cerita tu. Sekiranya satu rakaat tadi cerita dia tak habis, kena sambung semula rakaat yang kedua bagi menyempurnakan ayat itu supaya jelas ayat Quran menceritakan dalam kehidupan manusia. Yang tu baru dibolehkan, hukum dia tidak makruh. Tapi kalau dia baca cerita dia tak habis, dia pergi rokok, berat hukum dia makruh. Seeloknya tang ulaika humul muflihun, terus rokok memandai, seperti mana kita duk baca dalam zikir tahlil, kita duk baca alif lam mim tu, kita tang tu berhenti, maka boleh rokok di situ. Kerana terdapat di kalangan para jemaah itu orang yang lemah, orang yang sakit dan orang tua. Sebaliknya jika ia sembahyang seorang diri, bolehlah ia memanjangkan beberapa lama yang ia kehendakinya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bagi imam hendaklah meringankan bacaan itu, sebab di belakang itu mempunyai orang yang lemah, orang sakit dan sebagainya. Tetapi sekiranya bagi dia seorang diri nak sembahyang lama mana, maka kata Nabi, sembahyang lama mana pun dia kehendakinya. Nak buat 1 jam 1 rakaat, 2 jam 1 rakaat, terpulang bagi dia. Tetapi kalau menjadi imam, kena melihat masalah makmum. Masalah makmum macam-macam fi'il ada, yang ni kena jaga. Baik, yang ketiganya,
Cuma ada 3 perkara mana makruh bagi imam. Kita baca ke habis. Makruh imam memanjangkan atau menunggu dalam suatu rukun dengan tujuan supaya orang lain dapat mengikutnya. Makruh bagi imam menunggu dalam satu-satu rukun. Contohnya dia baca rakaat pertama Allahu Akbar, dia baca surah Fatihah habis, baca surah pun habis. Dia rasa ada orang nak masuk, dia tunggu di situ, dia tak rokok. Hukum dia makruh. Dia menunggu. Kecuali dalam setelah habis surah Fatihah, dia menunggu bagi peluang imam yang tu dituntut, disuruh dia sana. Habis surah Fatihah habis amin, dia menunggu bagi makmum baca surah Fatihah habis, yang tu disuruh syarak. Tetapi dia habis baca surah di sini, dia tak rokok-rokok. Habis surah tunggu saktah. Contohnya baca ayat lazim tadi, kalau baca ayat mana-mana surah kita habis saja surah, kena menunggu saktah, jangan terus rokok. Nak membezakan surah itu habis, tunggu saktah. Ada 6 tempat saktah dalam sembahyang. Salah satu tempat yang tadi, habis baca surah berhenti Ustaz, jangan buat apa lagi, sengap Ustaz, baru rokok. Jangan. Kebanyakan orang duk jadi Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Habis surah terus dia rakaat, kan? Maka kurang baik dari segi sembahyang kalau dia jadi imam. Seeloknya habis wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saktah. Jarak dalam subhanallah. Berhenti Ustaz, baru Allahu Akbar. Cantiklah tuan-tuan. Maksud di sini jangan tunggu. Kalau dia tunggu, hukum dia makruh. Kerana ini akan menyusahkan para makmum yang sedang bersembahyang bersamanya, dan kerana ada kecuaian orang yang datang lewat tadi. Ini akan menyusahkan pada orang yang sembahyang. Menyusah tuan-tuan. Habis baca surah dia duduk tunggu, makmum lain ni apa, imam ni tak rokok-rokok, kan? Setengah tu duduk tahan nak buang angin, buruk tak elok. Setengah tu ada urusan dan sebagainya, menyusah para makmum. Yang main lambat tu kecuaian dia, pasal dia memang jenis suka main lambat. Dia duduk cari jalan masbuk semata-mata kehidupan dia. Yang tu satu perkara. Walau bagaimanapun harus, bahkan sunat bagi imam menunggu dalam rokok ataupun tasyahud akhir saja, tanpa memanjangkan tunggu itu apabila ia merasakan ada orang masuk hendak mengikut, dengan syarat ia tidak membeza-beza orang yang masuk itu. Cuma 2 tempat ini imam dibolehkan. Ketika mana dia rokok, imam rokok Allahu Akbar, dia terasa ada salah seorang masuk mai, maka dia bagi peluang pada makmum itu takbiratul ihram, terus rokok, dapat tumakninah dengan imam, dikira rakaat. Maka imam tadi boleh menunggu di situ. Selain daripada tempat, tak boleh menunggu, menyusahkan makmum lain. Tempat itu sebab tu imam dia boleh melihat, mata dia boleh melihat sepanjang kiri kanan dia. Soal dia nampak melihat ketika mana dia nak rokok, seolah-olah salah seorang makmum masuk, maka dia dibolehkan 5 tasbih subhana rabbiyal azim 5 kali boleh. Menunggu lama sedikit. Bagi makmum tadi bagi peluang supaya apa? Dia dapat takbiratul ihram, dia rokok. Maka makmum tadi dapat dikira rakaat sebab dapat sempat tumakninah dengan imam. Yang tu imam boleh menunggu. Ataupun imam tadi boleh menunggu di tasyahud akhir, duduk tahiyat akhir, kan? Dia boleh menunggu segala habis baca fil alami innaka hamidum majid. Sepatutnya dia boleh bagi salam dah, tapi dia rasa makmum seorang masuk, maka dia boleh menunggu. Dia boleh baca Allahumma ighfir lima qaddamtu ma akhartu, dia boleh baca doa. Kalau dia tak membaca doa pun dia boleh menunggu, kan? Menunggu bagi makmum tadi niat makmuman takbir, dia duduk, maka dia nak bagi peluang untuk sempat dapat juga dalam jemaah. Yang tu boleh 2 tempat ini boleh imam kena jaga. Selain daripada itu, kalau dia buat, hukum dia makruh. Kebiasaannya tak apa berlaku surah ya. Kalau kata kalau imam tak boleh memanjangkan bacaan, hari pagi Jumaat imam selalu baca panjang, kan? Hari Jumaat baca surah sajadah panjang, kan? Semua redha, kan? Tak ada masalah. Yang tu tak kira sebab semua redha, kan?
Adakah Nabi SAW setiap pagi Jumaat buat? Tak. Nabi tak buat setiap Jumaat. Tapi kalau kita buat salah tak salah? Tak salah. Cuma yang salah siapa-siapa yang dia mai pada, dia pilih hari Jumaat saja, pagi Jumaat saja, yang tu salah. Dia tak mai waktu pagi lain, dia tak mai, dia pilih pagi Jumaat semata-mata nak mai sembahyang sujud tilawah. Semata-mata hukum dia makruh. Sebab dia pilih pagi itu saja. Pagi lain dia tak mau mai. Pagi lain dia pilih ada hari sujud tilawah baru dia mai. Lebih kalau tempat ni tak, saya tahu patah sangat. Kalau belah saya di belah Kisap, belah lain sikit ada. Kalau pagi Jumaat muslimat ramai. Pagi lain tak ada langsung. Pagi Jumaat satu soft ada. Dalam kuliah kita menyampai niat kita mai kerana apa? Kerana tilawah ataupun kerana sembahyang kerana Allah Ta'ala. Kalau mai kerana tilawah tidak ada apa. Mai kerana mai sujud tilawah. Kerana kalau Mata Datuk sebut bagi tadi, kerana tu kena jaga. Macam malam tadi sebut kerana kena jaga. Kerana tu kena jaga. Kalau kerana sujud tilawah tidak ada apa. Kosong bagi dia. Kalau kerana Allah Ta'ala sembahyang, alhamdulillah. Tapi kalau mai pagi Jumaat saja semata-mata, orang melihat dari zahirnya melihatkan perkara itu kerana sujud tilawah, bukan kerana sembahyang subuh. Tidak. Kerana sembahyang kerana Allah Ta'ala bagi tak ada. Sebab tu kalau nak mai tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi mai. Tak apa, yang tu tidak ragu-ragu dalam agama. Tapi kalau dia pilih hari yang tertentu pagi Jumaat, kebiasaan ada berlaku macam tu. Moga-moga perkara itu dielakkan dalam semua, insya-Allah. Baik, itu sebagai dalam kitab yang pertama untuk memahami dari segi hukum makruh perkara yang jadi imam ataupun orang yang nak menjadi imam, insya-Allah. Baik, minggu depan insya-Allah kita akan sebut siapakah yang berhak dan utama menjadi imam, mempunyai 16 perkara. Siapakah yang berhak dan utama menjadi imam? Ada 16 perkara. Penting perkara ni tuan-tuan. Sekiranya 16 ni dah tak ada, tengok semua ada. 16 ni dua-dua orang tu dah ada. Cukup elok semua cantik. Akhirnya kena pilih siapa, kan? Dah dua-dua ni dah cantik dah. 16 ni semua dah ada kategori. Akhirnya nak pilih siapa pula. Yang tu kena melihat pada isteri dia pula. Siapa yang isteri lebih cantik? Insya-Allah minggu depan yang tu kita sebut. Baik, kita melihat kitab kita yang nak baca. Baik, minggu lepas kita dah sebut masalah yang 24. Yang ni kena jaga sikit tuan-tuan. Wajib makmum mendahului imam. Yang ni minggu lepas. Betul? Sikit saya ulang balik mengenai kadang-kadang yang berlaku selain tempat lain. Saya tanya, sekiranya berlaku perkara demikian, rakaat pertama dengan rakaat ketiga, imam lupa. Imam lupa rakaat pertama ataupun rakaat yang ketiga imam lupa. Dia pergi duduk tasyahud awal. Duduk seolah-olah dia bagi diri dia macam rakaat kedua. Dia duduk. Bagi makmum apa nak dilakukan? Saya tanya demikian. Ada sebut perkara yang sama, sebut apa? Kita duduk sama-sama, lepas tu kita sebut subhanallah. Imam pun bangun, kita pun bangun. Sebut demikian. Kebanyakan duk berlaku macam tu lah. Kebanyakan. Betul ataupun tidak? Tapi kita dah mengetahui tu, kita dah ubah lah kan. Kebanyakan dia biasanya dia cepat nak bangun tak tuan-tuan? Biasanya kalau imam duduk daripada rakaat pertama, dia ada lepas sujud Allahu Akbar, duduk tahiyat awal, imam lupa rakaat pertama. Makmum kebiasaannya dia pun Allahu Akbar. Kalau dia mengetahui, dia tahu kata imam tu lupa duduk, bagi dia pula nak buat macam mana dia tak tahu. Nak duduk ke aku ikut imam ni, nak bangkit selik, duduk sengap, duduk dengan imam. Sebab berlaku satu tempat tanya soalan demikian, akhirnya dia jawab, dia kata dia jawab pada imam subhanallah dalam keadaan dia duduk. Dan salah seorang lagi yang dalam satu tempat berlaku, cerita dia macam ni, dalam satu soft hak belakang imam ini, dia tak tahu nak buat apa. Rakaat pertama imam duduk, dia lupa terus, lupa. Yang ujung sana dia ingat imam tu lupa, dia pun sebut subhanallah hang ujung sana. Yang belakang imam ni pula, siapa sebut subhanallah tu? Dan yang ni cerita tuan, cerita benar. Dia tanya soalan saya, apakah hukumnya yang berlaku demikian? Saya pun jawab, orang yang sebut
siapa tu sebut subhanallah dia tak batal sembahyang. Yang sebut subhanallah batal sembahyang. Dan dia pegaru kepala, pening pula mengaji macam mana betul tuan-tuan. Oh, yang sebut subhanallah yang hujung sana, dia duduk dengan imam, dia sebut subhanallah, dia mengetahui. Sebab dia pergi duduk sama sebut subhanallah, batal sembahyang. Kalau tuan-tuan duduk belakang ni dengan imam, kalau sebut subhanallah, batal sembahyang. Kenapa pula sebut? Siapa sebut subhanallah yang tu tak batal? Tuan-tuan tak mau tanya? Sebab dia bukan dalam sembahyang dah. Yang dia pergi duduk sama dengan imam tu dah batal. Bermakna dia sebut siapa tu, dia cakap pergi, dia cakap banyak mana pun, dia bukan dalam sembahyang. Sana cerita terbalik sikit lah maksud dia. Seperti mana orang buang angin, dia ada wudu, dia buang angin pertama, akhirnya batal wudu. Dia buang angin yang kedua, tidak ada batal wudu. Betul? Sebab angin kedua itu dalam keadaan tidak wudu, nak batal wudu apa? Kan? Yang pertama batal wudu, yang kedua memang tak ada wudu, tak batal lah wudu, tak panggil batal wudu dah. Sebab tu saya sebut kata orang yang sebut siapa tegur subhanallah, dia tak batal. Sebab dia bukan dalam sembahyang dah. Dia telah batal awal yang pertama dia duduk tu dah batal. Keliru sikit kadang-kadang mengaji di pondok macam tu, guru tersebut jenuh tangkap tuan-tuan. Mana saya saja berkongsi balik perkara tersebut. Sekiranya duduk sama dengan imam, maka batal sembahyang. Batal sembahyang, maka kena buat semula lah. Bagi diri dah. Kalau imam tadi contoh yang berlaku, dia batal dah bagi dia. Contoh salah seorang imam tadi batal, makmum tadi batal. Imam masih dalam keadaan lupa, bila dia dengar sebut subhanallah tadi, dia pun terus bangun. Yang makmum tadi batal, maka dia boleh bangun semula, takbiratul ihram semula dalam tempat tu juga. Dia bangun balik, maka dia Allah mula balik rakaat. Kalau imam dapat 2 rakaat, dia baru 1 rakaat. So kira seolah-olah dia masuk macam masbuk balik. Sebab dia telah rakaat pertama dia telah batal bagi makmum tadi. Jangan duduk sama sekali. Maka kalau imam lupa rakaat pertama dengan rakaat ketiga, imam lupa duduk rakaat pertama dengan ketiga, kalau duduk bagi makmum semua terus berdiri. Jangan duduk sama sekali dengan imam dalam sembahyang. Ini penting. Sebab kalau duduk juga batal sembahyang. Itu minggu yang lepas kita sebut. Baik, minggu malam ni kita sebut masalah yang 25, makmum yang masbuk sebelum ia menghabiskan membaca Fatihah, imam tunduk rakaat. Ini bagi orang masbuk yang main lambat, ada urusan dan sebagainya. Apabila imam selesai membaca Fatihah dan rakaat ia sebelum sempurna makmum yang masbuk menghabiskan Fatihah, maka wajiblah makmum itu memutuskan berhentikan bacaan Fatihahnya. Siapanya makmum tadi. Ini kita duk berlaku dah, dan alhamdulillah duk buat tu memang betul dah. Cuma sebagai kitab ini kita berulang balik untuk pengetahuan kita. Sekiranya kita masuk seorang masbuk, kita main lambat, main lambat, main sampai imam pun dah baca surah dah habis, imam pun rakaat, Allahu akbar, imam rakaat. Bagi kita yang main lambat tadi, takbiratul ihram, Allahu akbar, terus saja rakaat. Tidak perlu baca apa-apa dah. Tidak perlu baca apa-apa dah. Tak usah baca doa, titah dan sebagainya, tidak perlu. Habis semuanya gugur, ditanggung oleh imam. Alhamdulillah lah kan. Surah tak baca, payah baca. Doa titah tak payah baca kan. Auzubillah. Kalau macam ni pilih yang masbuk tiap-tiap hari lah kan. Jangan tak usah rugi. Orang yang pilih masbuk ni seperti mana cerita Sayyidina Umar, kita kena ada perasaan demikian. Amat rugi orang tinggal takbiratul ihram, amat rugi. Dan terus rakaat apabila imam rakaat. Maka sekiranya imam dah rakaat, kalau dia main lambat sekalipun, dia takbir Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira sampai dekat tu imam pun rakaat, maka ikut imam. Sebab dia masbuk, dia main lambat, dia tak sempat takbiratul ihram dengan imam. Maka kalau dia main terlambat, maka imam rakaat, ikut rakaat. Dan masalah ini disebut masbuk, dan di atasnya ditanggungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun faqira'a
waqtul imam lahu qira'atun. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang berimam maka bacaan imam itu adalah bacaan bagi makmum yang masbuk. Ada dua hal keadaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang masbuk, bacaan diri dia itu ditanggung oleh imam sekiranya dia yang masbuk, maka tidak perlu risau bimbang kan. Setengah tu dia duk baca juga kan, Allahu akbar, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Baca apa tak tahu kan. Fatihah kena baca dengan baik, 7 nafas. Tiba-tiba dia masbuk, nafas habis baca Fatihah juga, dia duk baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Terus duk baca kan, terus duk baca. Sakit telinga tuan-tuan kalau baca tak kena cara, tak kena tata tertib dia, tertil dia, makhraj dia. Kalau dengar, ya Allah. Orang penyanyi lah tuan-tuan, kalau penyanyi dia suara dia menyanyi sebutan dia tak elok, produser dia takkan keluar CD bagi kan. So, sebutan hang tak jelas, kena berulang, jangan minum ais, jangan minum sangat, dia akan nasihat dan sebagainya. Quran lebih lagi kena jaga. Dalam keadaan dua hal, kita tengok hal yang pertama, makmum yang tidak ada masa langsung untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya. Ini masbuk yang hal yang pertama, keadaan yang pertama. Makmum dia tidak ada masa langsung nak baca surah Fatihah, tidak ada masa. Maka seperti bertakbiratul ihram, imam terus rakaat, dia masuk Allahu akbar, imam pun terus rakaat. Biasa kita berlaku keadaan duk main kan, di mana kita terlambat akan jadi demikian. Maka sekiranya berlaku demikian, imam pun terus rakaat atau bertakbiratul ihram pada ketika imam sedang rakaat ataupun dalam keadaan takbir dia masuk Allah, imam pun Allahu akbar. Boleh nampak saya sebut, boleh nampak dia dalam dia dua perkara tadi. Yang pertama dia takbir Allahu akbar, tidak ada masa baca Fatihah. Yang kedua dia baru takbiratul ihram, Allah, dalam keadaan Allah, imam pun Allahu akbar, terus rakaat. Dua keadaan masa itu. Dan pada hal ini, keadaan ini, tidaklah ia perlu membaca Fatihah, bahkan wajib ia terus mengikut imam dalam rakaat. Tidak ada khilaf pada hal ini. Dua perkara ini kalau berlaku bagi diri dia, bagi sesiapa yang terlambat, maka terus ikut imam. Yang tu kita dah mengetahui, lama dah duk buat, ustaz ulang apa perkara ni dah tahu dah. Ulang lagi bagus tuan-tuan lah. Tengok TV ulangan P.Ramlee tak jemu-jemu kan. P.Ramlee saya rasa dah lama kita tengok, tapi mana ada jemu kan. Maka apatah lagi dengan hal agama, berulang lagi, moga-moga kita dapat lagi keberkatan. Baik, hal yang kedua, makmum yang ada masa sedikit untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya. Ini bagi makmum yang ada masa sedikit. Kadang-kadang duk berlaku dalam kehidupan kita, mai-mai dapat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, imam Allahu akbar. Bagi orang masbuk sajalah, bagi orang masbuk putuskan, potong kata-kata itu, terus ikut imam di dalam qiyam. Dan pada hal ini disunatkan baginya ia memulakan membaca Fatihah. Sekiranya dia ada sedikit, maka bagi dia sunat memulakan Fatihah. Sunat bagi dia, tidak wajib. Sunat bagi dia memulakan. Kalau dia bimbang, risau, takut boleh tak boleh, tak usah duk baca. Kalau dia Allahu akbar, saya lagi baca ni dalam ganggu mai, sengap lagi bagus, duk baca lagi, duk lari pergi kot lain. Tapi sebab apa? Sunat bagi diri dah membaca Fatihah tadi. Sebab apa? Ditanggung imam dah, sebab dia masbuk. Dan apabila imam rakaat, maka wajiblah atasnya memutuskannya. Maka ketika mana dia ada masa tadi, sunat bagi dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun rakaat, maka dia wajib kena ikut imam. Sebab perkara yang dia nak buat itu sunat. Kalau kata orang yang mawafik tadi, yang sempurna dengan takbiratul ihram, wajib kena baca surah Fatihah, rukun. Tapi bagi orang masbuk, dia main lambat, dia hanya dapat takbir, tapi dia ada masa sedikit saja, maka bagi diri dia sunat membaca. Beza tu tuan-tuan, beza orang mawafik dengan orang masbuk ni beza.
Orang munafik dia mau tak mau kena baca. Dia kalau imam rokok pun dia kena habiskan surah Fatihah. Ada cerita, ada lagi akan sampai masa tersebut. Tapi bagi orang masbuk, sunat bagi diri dia untuk membaca surah Fatihah. Dan maka wajib atasnya memutuskan berhentikan bacaan Fatihahnya dan terus rokok bersama imamnya. Maka sekiranya demikian, maka ikut terus dengan imam, putihkan surah Fatihah tadi. Dan jika ia tidak rokok kerana menghabiskan Fatihahnya hingga imam bangkit daripada rokoknya, nescaya batallah sembahyangnya. Biasa duk berlaku, tuan-tuan. Sekiranya dia pun duk baca surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, imam berrokok. Imam berrokok, ihdinas siratal mustaqim, dia tak habis lagi baca surah Fatihah, duduk habis surah diri dah. Siratal ladzi imam samiallahu liman hamidah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam i'tidal, dia baru habis surah Fatihah, dia berrokok. Ikut pendapat yang pertama, dia batal sembahyang. Pendapat yang pertama, batal terus sembahyang. Mana dia kena buat semula maksud dia. Tapi ada yang pendapat yang kedua, sembahyang tidak batal tapi tidak dikirarkan. Tidak dikirarkan, walaupun dia rokok tidak dikirarkan, sebab imam telah bangun daripada rokok. Sebab tu seelok-elok, sebaik-baiknya kalau imam rokok tadi, putuskan Fatihah terus rokok, jangan duk baca dah. Tapi hak jenis jebon duk baca nak habis, dia tak nak faham, dia kata kena baca surah Fatihah kena habis juga ni, duk pederah surah Fatihah habis juga, maka imam rokok dia tak mau rokok. Jadi macam ni, dia nak menghabiskan Fatihahnya hingga imam bangkit daripada rokok, nescaya batallah sembahyang mengikut satu pendapat. Dan yang muktamadnya, jika ia menyalahi imamnya, maka makruh hukumnya, seperti mana kita sebut yang bab dahulu. Yang menyalahi selain daripada takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram, kalau melakukan mendahulu ataupun melambat dengan imam, hukum dia makruh, tidak batal sembahyang, tetapi dia tak dikirarkan. Walaupun dia tidak ikut imam tadi, imam dah rokok, imam i'tidal baru dia rokok, dia tu tidak dikirarkan itu. Ini dia kadang-kadang duk berlaku, tuan-tuan. Tapi bagi dia, dia faham rasa, aku dah rokok. Imam pun bagi salam, dia pun bagi salam, padahal dia kena tambah satu rakaat. Rakaat pertama dia rokok itu tanpa dengan tumaninah dengan imam. Imam dah i'tidal, dia baru rokok, tidak dikirarkan. Maka habis imam bagi salam, tak lagi dia kena bangun, tambahkan satu rakaat. Tapi ada berlaku sini sekali, sembahyang zuhur juga perkara demikian berlaku. Sembahyang habis sembahyang, habis imam bagi salam, kita pun bagi salam. Sebelah kita tu ada salah seorang yang keadaan rokok lambat tadi lah, dia duduk pederah Fatihah dia. Imam dah nak masuk, nak sujud, dia baru dia, imam i'tidal, imam nak turun sujud, dia baru rokok. Sebelah kita tahu lah, kalau duduk jauh sangat tak tahu. Bila habis bagi salam, kita sebut tambahkan satu rakaat. Nak tambah pasal apa? Imam bagi salam. Tapi tak apa, kita dah bagi tahu. Akhirnya dia tanya, kena tambah. Sebab kamu rokok tadi bukan dengan imam, kamu rokok bersendirian berhad, tak boleh. Ada juga dalam sembahyang syarikat, ada kan, syarikat sendirian ada kan. Kalau tak mengaji tak ada, kalau mengaji baru nampak. Tapi orang yang terima tu bagus, sebab saya melihat dia tu orang jenis memang suka sembahyang jemaah. Bukan semua faham dalam jemaah, tuan-tuan. Dalam sembahyang jemaah ni bukan semua faham. Sebab tu kadang-kadang tolak jadi imam pun tak faham. Bukan semua orang boleh jadi imam. Bukan semua orang boleh jadi imam. Semua orang boleh jadi makmum, nak semua orang nak jadi imam susah kan. Dan luputlah ia rakaat itu dan tidak batal sembahyangnya. Maka luputlah rakaat tadi sekiranya imam samiallahu liman hamidah, dia habiskan Fatihah baru rakaat, maka rakaat itu luput. Bagi dia tidak dikira sebagai satu rakaat, sebab dia telah lambat dengan imam dengan rokok tadi, tidak sempat dengan tumaninah. Melainkan apabila imam mendahuluinya dua rukun fi'li dengan sempurna. Melainkan kalau imam mendahului dua rukun dengan sempurna. Imam samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, yang kata tidak, yang nak ambil yang pendapat yang pertama balik dia kata batal sembahyang tadi ni. Melainkan apabila imam mendahuluinya dua rukun fi'li, imam satu rukun, sujud pula dua rukun.
Imam duduk dua antara sujud. Kalau dia tak rokok juga, maka kalau dia rokok juga, dia bagi dia batal sembahyang. Ketika itu dia tak perlu rokok dah, dia kena terus ikut imam. Jangan duk rokok. Ketika mana imam mendahului dua rukun, i'tidal satu, turun sujud satu. Ketika mana dia duk habis Fatihah, maka jangan terus rokok. Terus kena ikut imam. Imam buat apa, ikut buat yang tu. Seperti mana orang baru masuk. Orang baru masuk, Allahu Akbar, baca Allahu Akbar tadi, nampak imam terus sujud, ikut terus sujud. Jangan duk pergi rokok. Kalau dia rokok juga, batal sembahyang dia. Sebab dia imam telah mendahului dua rukun, itu batal sembahyang dah. Sebab tu kadang-kadang kena memahami perkara ni. Kadang-kadang dia duk buat ikut suka hati dia. Orang baru masuk, contohnya orang baru masuk, dia masuk Allahu Akbar, imam daripada i'tidal terus sujud, maka dia ikut sujud je lah. Dia tidak perlu nak baca surah duk pergi rokok, tak cari pasal. Kalau dia rokok juga, batal sembahyang dia tu. Sebab dia menyalahi dengan imam. Bukan boleh, kan? Tak boleh menyalahi imam. Imam pergi sujud, dia pergi rokok pasal tak ada kena pada tempat. Maka sekiranya melainkan dengan dua rukun ini, kalau imam telah mendahului dua rukun, kalau dia pergi rokok juga batal sembahyang dia. Sebab tu jangan rokok, terus saja ikut imam. Anggap diri dia sebagai baru masuk dalam sembahyang. Nampak tak perkara tu? Tak lagi tanya. Boleh tanya. Dah hampir pukul 9 tu. Ini yang bab yang seterusnya. Syarat bagi makmum masbuk membolehkan potong bacaan Fatihahnya serta dikira mendapat rakaat. Panjang sedikit saya rasa. Tangguh. Baik. Saya buka soalan pada tuan-tuan untuk menanyai perkara yang bangkit, yang kita sebut perkara ni, ataupun hal-hal yang lain yang saya boleh jawab, insya-Allah. Dia muwafiq, dia bersama takbiratul ihram dengan imam, tapi dia jenis bacaan lamat. Dia jenis bacaan lamat, insya-Allah dia dalam, saya nak sempat tak nak sampai dah bab tu. Imam membaca cepat dan makmum membaca lamat, kan? Jenis bab itulah dia dibolehkan sampai imam membuat sampai 5 rukun, kan? Orang jenis baca lamat, dia jenis baca lamat, kan? Dia memang fi'il dia daripada semula jadi. Semula jadi memang jenis baca lamat. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi cepat tak boleh, tuan-tuan. Dia memang semula jadi. Ada, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi jangan jadi imam sudahlah. Jadi makmum tu alhamdulillah, jadi imam jenuh, tuan-tuan. Kan? Maka dia jenis lambat. Tak perlu nak buat dah. Maka dia dibolehkan bagi dia 5 rukun. Imam dah buat 5 rukun, dia rokok. Tetapi kalau imam dah tunai 5 rukun, kalau dia tidak rokok, bagi dia automatik jadi orang masbuk. Nah, ya 3 5 rukun, 5 rukun bagi dia boleh, kan? Maksud dia imam rokok, imam i'tidal, imam sujud, imam duduk di antara dua sujud, imam sujud semula. Jangan bagi imam bangun. Kalau imam bangun daripada sujud ni, dia tak rokok lagi, dia automatik jadi masbuk. Bagi dia boleh 5 rukun. Mana bagi orang yang baca lamat tadi, dia jenis baca lamat, tak payah dah yang tu. Yang tu bukan dia saja-saja buat, memang jenis lamat. Tapi hak jenis saja-saja lamat ada hukum lain pula, kan? 5 rukun tidak boleh bagi dia. Ada perkara tu nanti akan sampai bab tu semua. Tapi hak ni bagi orang yang istimewa saja, jenis baca lamat. Tak payah, kan? Nak buat macam mana, kan? Kalau kenduri tahlil, orang kadang-kadang nak bagi baca doa tahlil, orang tengok juga. Oh, tak sah, dia tu baca lamat tu, saya lagi perutku bunyi, kan? Ada baca lamat. Bismillahirrahmanirrahim, baca Alhamdulillah. Baru gulai ayam sampai dah, baru alhamdulillah, bukan kenyang lagi, lapar ni, cepat sikit. Tapi tu kadang-kadang berlaku, kan? Baik, ada soalan lagi? Imam dua.
Semua lupa. Semua. Jangan berlaku lah no. Tapi sekiranya semua lupa dalam satu jemaah masjid di mana-mana sembahyang 4 rakaat ataupun 3 rakaat ataupun 4 rakaat biasanya siang hari, pasal panas terik dengan pasal terlupa terik, otak tak berjalan kan. Rakaat keempat sepatutnya kena duduk tahiyat akhir. Sepatutnya tiba-tiba imam lupa, Allahu Akbar, ni soalan lah. Makmum pun, oh memang betul dah imam buat, ikut imam semua, wajib ikut imam. Makmum pun semua jenis pelupa. Ingat depan ni sepakat makan otak udang. Semua lupa, benar lupa, apa tak boleh buat apa kan? Tak boleh nak buat apa. Tetapi kalau kata bagi salam saja, imam teringat. Kalau bagi salam saja imam teringat Allah rakaat kelima, dan maka dia masuk kembali, dia boleh sujud sawi. Kalau imam tu teringat, semua pula tak teringat, istighfar semua, baca doa, keluar menontel semua, tadi rasa macam silap ni, baru teringat kan, maka dimaafkan sebab dah jarak dah lama kan. Tapi kalau dalam keadaan baru dalam jarak dia hampir baru dalam keadaan surah Fatihah, tak keluar masjid lagi itu, maka kena kembali sembahyang sebab apa, melebihi rakaat kan. Tapi kalau dah balik kena ayat teh daripada satu, dimaafkanlah kan. Baik, ada lagi? Boleh. Jarang orang buka soalan macam ni kan. Jarang. Saya yang duk buka, saya tahu kan, pasal sembahyang ni perlu tanya menanya. Bukan semua, sebab kalau tuan-tuan tanya, saya pun boleh cari ada yang teringat dulu, yang mana guru-guru boleh meluahkan balik. Dan sebab disoal oleh tuan-tuan, sebab sampah, mata saya masuk sampah saya tak nampak, tapi tuan-tuan yang mata masuk sampah saya nampak. Begitulah tuan-tuan melihat saya kan. Diri tuan-tuan masuk sampah tidak akan nampak, kecuali tuan-tuan melihat pada orang lain. Maksud dia faham kan? Maksud dia kalau kita bukan nak tahu diri kita salah atau betul, kecuali kawan rakan kita melihat yang tu salah, yang ni, dia menegur kita. Rambut kita elok ataupun baju kita tak elok, kita nak melihat macam mana? Melihat cermin menceritakan baju hang tidak sereka dan sebagainya. 3 perkara tu kena jaga dalam rumah tangga ni. 3 perkara saya sebut dekat sini kan. 3 benda dalam kehidupan kita ni, 3 benda takkan lari. Dalam sembahyang 3 perkara, qauli, fi'li, qalbi. I'tiqad, syahadah kita pun 3, tasdiq, ikrar dan melakukan dengan ikhlas. Ayat pasang, ayat surut, ayat mati. Suami isteri pun kena jaga dengan 3 benda ni, kena jaga betul-betul. Ni orang dulu-dulu ya cakap tuan-tuan. Orang dulu-dulu cakap, memang benar banyak. Apa dia salah satunya, ketika mana kita keluar rumah, kita keluar daripada rumah kita tu, pakaian kena jaga. Tengok pakaian, jangan duk pakaian tu macam, kalau seluar macam spring, kalau kain pelikat macam spring, tarik dah kerak balik macam spring, tak serika maksud dia kan. Baju kedut kan, tak serika, dia cuai dalam rumah dia. Cuai dalam rumah dia. Siapa dia cuai? Dia cuai tak mampu bagi didikkan isteri dia supaya jaga kepameran suami dia nak keluar daripada rumah. Kecuaian, dia tidak tanggungjawab. Maka nak kahwin kedua tak boleh lah orang macam ni tak boleh lah, sebab diri dia tak jaga, baju pun kedut lagi keluar. Itu salah satu. Yang keduanya, yang tadi pakaian, yang kedua tubuh badan dia. Keluar main pekan, bawa kereta elok, keluar tengok rambut pun tak sikat kan. Rambut pun tengok orang kosot, orang dia serabut kan, tak sikat. Maka isteri di rumah tadi nak keluar macam pasal kan, dia tak tengok suami dia nak keluar tadi, tengok keadaan macam mana, orang nak kata apa, dia tak ambil peduli. Dia kecuaian tanggungjawab suami isteri, tidak ada kerjasama. Itu kena jaga. Dan yang ketiganya, ketika mana sidai baju, jaga-jaga tuan-tuan. Dan ini perkara ni ada berkaitan dengan agama. Sebab Nabi SAW ketika mana keluar rumah, sahabat kata, aku tidak pernah melihat Rasulullah selain daripada Rasulullah sebegitu tampan dan handsome segak keluar daripada rumah. Nabi orang segak dan smart, bersih, suci, kemas selalu. Itu Nabi kan. Kita nak kata zaman tu tak ada serika kan, mana ada serika zaman tu, tapi keadaan baju Nabi dalam keadaan kemas, elok. Sebab apa? Ada cara dia.
Kalau dulu kalau tak ada serika, cara dia macam mana? Lipat-lipat bawah bantai tidur, dia jadi serika. Itu dulu zaman ni. Nabi dulu pun sentiasa bawa sikat. Kalau kita sikat zaman lah, macam-macam sikat. Daripada pen tu boleh buka boleh jadi sikat. Tapi tak mampu jaga juga kecuaian dalam rumah tangga. Yang ketiga ini juga jaga pakaian dalam, jangan menidai di depan rumah, ataupun yang boleh melihat orang lalu lalang. Jangan duk menidai suka-suka hati. Kadang-kadang cermin mata perempuan dia sidai depan rumah, gantung itu lah. Cermin mata tu baju dalaman lah maksud dia, dia sangkut depan rumah itu lah. Kadang-kadang dia gantung di dalam rumah, dia gantung tempat orang masuk duduk-duduk tengok. Lah, cermin mata bergantung sini, dia gantung begitu. Itu kena jaga adab, supaya apa, rumah tangga tidak dengan pecah rasa di luar. Berlaku satu kes di luar di sana, tuan-tuan. Imam yang kata cermin mata dia suka gantung ni, gantung cermin mata di dalam rumah, di ruang tamu. Di situ ada kain serban imam tu, ada baju. Imam ni dia dah umur 6-70 tahun. Tak berlaku, tuan-tuan. Bulan Ramadan, orang lain semua syak bukan-bukan. Waktu subuh kita semua sampai waktu subuh pakai topi awal, main sunat dan sebagainya. Waktu bulan Ramadan ni ada setengahnya iktikaf dalam masjid. Dia ambil sejadah, dia buat bantai. Bagus dah, tak apa. Tiba-tiba sebelah sejadah dia ada cermin mata, pakaian dalam perempuan. Pakaian, ya Allah, pakai istighfar. Siapa memang kerja jahat ni? Siapa buat kerja ni? Nak pegang tak berani, kan? Siapa memang kerja jahat ni? Tok Imam ni, kita bukan syak apa. Tok Imam, aku bawa mai. Kau ingat serban tadi dia tak? Dia ambil dia capai tu dengan pakai dia ingat serban, dia ambil dia gantung baju dalam perempuan dia tu. Bawa mai kat dalam masjid. Bila nak pakai, tengok-tengok baju dalam, tak boleh nak pakai. Dia letak tepi tu, letak tempat sejadah orang lapik tidur tadi ni. Orang syak kata ni dengan buat bantai, dengan buka baju dalam tinggal. Orang syak bukan. Allah karut, hari pakai rayu rendah kan, sakit perut langsung. Imam sampai terlupa serban dengan baju dalam. Lepas tu kena jaga-jaga bagi wanita, bagi muslimat yang ada rumah, kena jaga-jaga perkara tu supaya tidak mengaibkan suami ketika mana keluar daripada rumah. Kena jaga. Moga-moga kita dapat elakkan, walaupun yang tu adat, tetapi ada dengan syarat yang menghalang kita perkara tersebut untuk menjagakan maruah rumah tangga. Dan satu hadis sekiranya pakai serban ni, tuan-tuan. Kita pakai serban. Dalam satu hadis sebut, barang siapa dalam menuntut ilmu serban ini, kalau kita pakai serban sembahyang 2 rakaat, pakai serban, tak semestinya pergi haji pun pakai serban, tuan-tuan. Walaupun tak pergi menunaikan ibadah haji, boleh pakai serban, sunat. Bagi kita ingat niat sunnah. Tapi kalau siapa-siapa yang pakai serban sembahyang sunat 2 rakaat, 2 rakaat dia sembahyang sunat, seolah-olah dia telah menunaikan 1000 rakaat. Dia buat 2 rakaatnya, tetapi ganjaran pahala dapat 1000 rakaat. Sebab tu kita tengok sekolah tahfiz, pondok mana-mana, anak-anak kita umur belasan tahun, 7 tahun, 8 tahun, tok guru nak didik mereka pakai serban. Sebab apa? Nak bagi jiwa mereka tu sentiasa lembut, tidak ingat apa-apa. Akhirnya Allah Ta'ala membantu mereka memudahkan hafal Al-Quran, memudahkan hafal Al-Quran dan memudahkan ingatan itu masuk. Supaya apa? Ada setengah faham pula, segelintir pakai serban ni otak angin tak masuk, mangkuk ayun. Bukan otak, kalau tak pakai serban pun otak mana angin masuk. Tak pakai serban pun mana ada otak angin masuk, kan? Itu kalau sunnah, kita amalkan sunnah dalam sunnah ni, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Seperti mana saya sebut dulu, apa dah? Makan di akhir siang hari. Dia pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengamalkan diri dia sebelum maghrib dia makan, yang tu sunnah, dia lama tuanya. Bukan maksud umur 60 duk tekat tu dah, dia akan naik, umur tu akan naik, tapi orang melihat dia seolah-olah macam orang muda. Sentiasa tengok dia senang, pakai ilmu apa ni? Seperti mana berlaku seorang yang umur 80 tahun. Dia umur dah 80 tahun, tapi alhamdulillah dia berjalan dengan tengok dia dengan jemaah dia, orang muda kalah. Tapi dia kata, aku minum pagi boleh minum kopi OH.
Pagi-pagi dia boleh minum kopi OS. Dengan umur dia tu, ini tak sesuai. Tapi bila tanya apa teman ni, dia kata, aku tak amal apa sangat. Cuma akhir siang hari, sebelum maghrib, selepas asar, aku amalkan walaupun sedikit, aku akan sumat dalam mulutku, dalam perut. Saya telah dengar seorang guru membaca dalam kitab Baharul Mazi, dia kata, aku dengar kata sekiranya amal perkara ni, melihat itu dia lambat tua. Bermakna dia makan, dia kata, setiap sebelum maghrib, selepas asar dia makan walaupun sedikit. Aurat dia, muka dia tidak menjatuh, handsome. Maka tuan-tuan oleh aman, insya-Allah isteri melihat kita sentiasa senyum, tengok suaminya selalu segar, jaga hati isteri. Baik, dekat tu yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ala siratikal mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.